Ilah Al-Jufri, dia dapat ziarah juga. Siapa lagi tuan-tuan sekalian, baru semalam ziarah Baba Abdul Aziz Al-Fatani. Semua kita tak ada rancang. Semua tiba-tiba ditetap oleh Allah Ta'ala, tergerak, dicadang orang, kita pun terus pergi dapat ziarah. Besar sekali pengertiannya. Baba Abdul Aziz ni, Masya Allah, berapa kali saya jumpa di Kota Tarim. Di antara pertemuan dengan beliau, yang pertama, beliau selalu disebut dalam ceramah-ceramahnya, tengok ni adab dan akhlak orang-orang alim. Dia dah alim, dia ketua ulama Fatani tau. Dia dah alim besar begitu, selalu sebut, saya dipesan oleh guru saya, syekh saya, begini-begini. Dan syekh saya berkata, dan ikut daripada cerita-cerita itu, bukan syekh dia zaman dia masih budak belajar dulu. Macam hal-hal kini kita dengar, begini, siapa syekh dia? Dia dah besar gini, siapa syekh dia? Maka dia belum ada pun syekh saya tu, itulah Habib Ali Batu Pahat. Allah, guru kita juga. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, itu syekh saya, syekh futuh saya. Allah, macam-macam. Sehingga begitu dianya dah alim, dah tua, dah alim, dah besar gitu, taat dengan gurunya. Dinasihatkan oleh gurunya, pindah daripada daerah sana, masuk ke kawasan Kelantan, untuk lebih memudahkan urusan dakwahnya. Pindah, begitu aja dia pindah. Begitu saja dia pindah, Masya Allah, dah tua-tua gitu, taat sekali dengan gurunya. Selalu apabila bual-bual sebut guru kami, Masya Allah. Kalau dia jumpa Habib Salim Syatiri, dia sama kelas, sama halakah di Mekah dulu. Habib Salim kalau sambut dia, Masya Allah, kawan dia lama, classmate saya, satu halakah mate saya. Belajar sama-sama Habib Salim Syatiri, Habib Baba Abdul Aziz Al-Fatani ini. Macam-macam lah peristiwa dengan beliau itu. Salah satu yang menarik, apabila saya berjumpa dengan beliau dahulu, beliau bertanya, Ustaz cadang nak duduk Tarim ni berapa lama? Saya bilang, doakan Baba, saya cadang di sini selama-lamanya, nak sampai akhir hayat. Tak boleh, dia bilang. Alamak, dia bilang tak boleh. Tak boleh. Di sini tempat kita timba, di sana medan kita. Kena balik ya. Saya terus berdoa dalam hati, Allah jangan kabulkan cakap Baba ni, ya Allah. Aku tak nak balik, ya Allah. Aku nak duduk terkutuk. Kabul pula cakap dia, balik juga. Dan betul-betul disebut medan. Yang nama medan tu tempur. Yang nama medan tu juang. Yang nama medan tu tempur dan juang. Dan jatuh bangun dan susah. Bukan bilang di situ taman kita. Di situ pesta kita, disebut medan kita. Dan beliau sendiri di tempat dia sendiri, tanah air dia sendiri juga mengalami berbagai-bagai ujian dalam mengerjakan kerja dakwahnya, sehingga kena berpindah negeri, dapat ujian dan cabaran. Baba Abdul Aziz. Dan perkara lagi yang kita duduk dalam majlis dengan beliau itu, ketua student kita itu jam Ustaz Iqbal, ya, Ustaz Iqbal Zain sekarang bertanya, Baba nanti lepas ceramah boleh sesi soal jawab. Dia tak nak. Tak boleh, tak bagus. Kalau kita kan sesi soal jawab, buka open to people, tanya soal. Tak bagus, itu galil adab. Kita memberi peluang untuk student menyoal kepada guru. Ada muskil datang, Ustaz saya tak faham tadi, boleh begitu. Tidak secara open. Itu kita membiarkan dia menyoal guru kita. Kita memberi dia peluang untuk, kadang-kadang orang soal ni bukan pasal dia tak tahu, nak menunjukkan bahawasanya dia tahu. Soalan ini soalan yang bernaus. Soalan ini soalan yang ahli fikir punya soalan. Tak mau. Dia bilang tak mau. Itu galil adab. Kita ajarkan mereka untuk bergalil adab dalam majlis. Tak kasih. Sebab itu sesi-sesi kita jarang ada acara sesi soal jawab. Kecuali dalam discussion, dalam perbincangan, itu lain ceritalah. Secara open tidak begitu. Betul, dalam adab-adab belajar kita salah satu caranya begitu. Subhanallah. Sekejap berjumpa dengan beliau, tapi macam-macam manfaat. Satu lagi yang besar dapat belajar dengan beliau, itulah dia datang rumah saya, dia tengok keris. Saya pergi mana bawa keris kita, kan kita orang Melayu, bawa keris sebagai lambang kemelayuan kita. Dia nampak keris saya, Ustaz saya nak tengok keris tu, boleh kita keluarkan dari lemari. Dia tengok masih hidup tapi lemah, mandikan. Adalah berapa perkara lagi yang disebutkannya. Dia ajarkan kita mandi keris. Saya bilang, Allah, selama ni kita ada simpan keris, kita tak tahu pun cara maintenance dia. Dia ajarkan, subhanallah, mantap hati kita yang selalu kita dengar orang yang mandi keris ni ada mengasapkan dia, ada puja lah, ada isi lah, ada apa, ada isi, ada puja. Puja siapa? Puja Allah. Puja Allah, kebesaran Allah. Ini benda alat untuk menegakkan syariat Allah, untuk membela kebenaran.
Dan apa kalau kita bilang membela syariat Allah Taala kebenaran tu maknanya kebenaran, bukan untuk kezaliman, bukan untuk bergaduh, bukan untuk penganiayaan, bukan untuk pemberontakan, bukan untuk kederhakaan. Ini benda itu kita dibaca dengan surah Hadid, kemudian kita baca dan diganggang untuk kepanasannya, di-explain satu-satu. Subhanallah, dah ulama yang ajar di Kota Tahrim pulanya, mantap kita tu amalannya. Jadi amalan keris yang selalu saya ajarkan tuan-tuan tentang mandi keris itu saya terima sendiri pada Babah Aziz diijazahkan cara mandi kerisnya itu. Subhanallah, orang-orang alim begini macam-macam manfaat. Tengok dia dah alim besar gitu, tidaklah hanya selalu duduk dengan kita saja. Sebagaimana hadis riwayat ini, sebagaimana memang dia penuh ilmu, tapi apa perkara yang hubung kait dengan tanah rantau kita, balik situ medan kita. Ambil beratnya tu medan sini. Baguslah itu duduk Hadramaut. Lepas tu pindah Mesir, lepas tu pindah Jordan. Tidak. Suruh pergi mana? Balik ke bumi kita. Allah tak tinggal ingatkan anak bangsanya, kaum bangsanya. Tak tinggal sebut dekat sana begitu gini. Tak umpamakan keris, ajar cara macam mana nak jagakan keris semua betul semua. Itu kan budaya Melayu kita kan. Budaya Melayu kita. Subhanallah, inilah yang ulama-ulama mengatakan. Ulama-ulama Suria kalau anak-anak murid dia balik mesti cari guru-guru orang tua kita untuk belajar kitab bahasa kita. Dia bilang ini perintah arahan daripada guru kami. Dia bilang kau di sini belajar di universiti, belajar kitab-kitab Arab dengan alim-alim ulama sana. Ilmu kau dapat macam-macam, tetapi untuk penerapan dan kesesuaian dalam masyarakat kau balik kau mesti belajar cari orang-orang yang mengajar daripada bangsa kamu, yang baca kitab yang ditulis oleh masyayikh kamu. Jadi kamu tahu hal ehwal keadaan bangsa kamu. Jadi kalau kamu tahu bangsa kamu boleh handle, kamu tahu masalahnya. Bukan sakit balik tengok saja ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Allah, bukan begitu ya. Subhanallah, ini konsep pemikirannya. Alhamdulillah semalam dapat ziarah makamnya tu. Besar sekali hati. Lebih-lebih lagi kita baca dalam kitab kan, kalau kita ziarah makam orang alim, kita ziarah makam siapa sekalipun, kita ziarah, kita duduk, rohnya dipanggil. Kalau hari Jumaat memang rohnya ada di situ. Kalau lain-lain rohnya dipanggil, dia akan duduk di sisi kita dan dia senang dengan kehadiran kita. Bagaimana kita senang dengan dia, berjumpa dengan dia ketika di dunia, begitu dia lebih senang lagi jumpa kita. Sampailah kita balik. Dan dia tengok kita